TV KPM. Hello semua, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, Afiq harap anda semua murid-murid yang di rumah sentiasa sihat, jaga kesihatan, jaga pemakanan dan kalau boleh kalau nak bersukan pun sukan je dalam rumah, okey? Jaga kesihatan fizikal dan juga mental. Baiklah, tanpa buang masa, hari ini kita nak ulang kaji subjek kita iaitu matematik. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Afiq agak minat sebenarnya dengan subjek ini, jadi Afiq harap murid-murid di rumah semua boleh bersiap sedia dengan segala nota untuk catat apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini. Kemudian kita boleh juga cuba untuk buat latihan bersama dengan cikgu. Kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Itu dia, matematik itu mudah. Jadi sekarang ni Afiq dah bersama dengan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu ada tak pesanan buat murid-murid yang ada di rumah semua tu? Okey, untuk uraian hari ini saya Cikgu Faiza dari SMK Taman Bunga Raya. Okey, dengan ini saya mengambil ruang untuk mengajak semua pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM 2021 bersama saya untuk belajar teknik dan tips dan trik bagaimana nak menjawab dengan lebih tepat supaya dapat markah yang lebih penuh. Itu saja. Itu dia Cikgu Nur Faiza. Baiklah. Jadi saya pun nak ambil peluang ini untuk bawa cikgu pergi ke meja ni, kita patuhi SOP sama-sama cikgu. Okey, boleh ya? Okey, mari ikut saya. Okey, silakan cikgu gunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Baik, kemudian saya pula gunakan. Okey, jadi ini adalah langkah-langkah mematuhi SOP sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okay. Kemudian, mungkin ramai murid-murid kat rumah tak ada kawan-kawan ke yang akan belajar bersama dengan kita hari ini? Mesti ada. Sebab kita ada pelajar dari SMK Taman Bunga Raya 1 Bukit Beruntung, Selangor. Mari kita bersama dengan mereka. Kita nak tengok wajah mereka di sini dulu. Hello semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jangan lupa buka mic. Okey, tak buka mic lagi. Baiklah, jadi inilah dia. Kita ada Aiman, kita ada Muhil, kita ada Huda, kita ada Darani, Ahmadi dan juga Anis. Jadi inilah dia ke-6 murid yang akan bersama dengan kita dalam sesi pembelajaran kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu, saya nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah mungkin dah tak sabar nak ambil nota, nak ambil pen, nak ambil alat tulis untuk catat apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita sambung lagi selepas ini cikgu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan pelajar dari SMK Taman Bunga Raya Bukit Beruntung, Selangor. Sekarang ni kita nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri mereka lah. Mari kita perkenalan.
Kita mula dengan Aiman. Silakan Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf Aiman binti Rasyadi, bersekolah di SMK Taman Bunga Raya 1. Dan itu je. Okey, alright. Terima kasih Aiman. Okey, seterusnya Muhil. Selamat sejahtera. Nama saya Mugilan Analaki Wardarajan, bersekolah di SMK Taman Bunga Raya 1 dan cita-cita saya adalah doktor pakar kardiologi. Itu je. Ya. Alright, terima kasih. Seterusnya Nurul Huda. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Muhammad Tamizi dari sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Okey. Seterusnya Nur Anis. Assalamualaikum, nama saya Nur Anis binti Muhammad Ridwan dari SMK Taman Bunga Raya 1. Baiklah. Seterusnya Ahmadi. Assalamualaikum, nama saya Ahmadi Nursalid dari SMK Taman Bunga Raya. Okey. Dan yang terakhir sekali Darani. Selamat sejahtera. Nama saya Darani Anabukala Windran dari sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Okey, baiklah. Terima kasih ke-6 pelajar murid kita pada hari ini. Dan Afiq harap mungkin pelajar yang di rumah juga akan tak sabar juga nak belajar pada hari ini. Betul? Baiklah, jadi sekarang ni tanpa buang masa, cikgu boleh bersiap sedia Boleh. di skrin untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Afiq harap kepada pelajar semua boleh keep on standby dengan segala nota. Okey? Baiklah. Jadi saya nak persilakan cikgu kita iaitu Nur Faizah dengan pembelajaran kita subjek matematik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Faizah dari SMK Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, Selangor. Okey, anak-anak saya satu Malaysia. Hari ini kita nak belajar cara mudah, teknik, tips dan trik bagaimana nak skor untuk topik bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan iaitu standard pembelajaran. Pertama, kita akan mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Kedua, kita akan belajar menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. So, fokus kita kepada dua standard pembelajaran ini. Okey, seterusnya kita nak imbas kembali. Sebelum itu saya nak tanya anak-anak saya yang ada di skrin ni bersama saya 6 orang. Okey, saya nak minta anak-anak saya mungkin Mugilan, boleh terang tak apa itu ketaksamaan? Mugilan? Ketaksamaan ni mempunyai 4 simbol. First adalah lebih besar daripada, lepas tu kurang daripada, lepas tu lebih besar daripada atau sama dengan, next kurang daripada atau sama dengan. Okey, terima kasih Mugilan. Okey, anak-anak saya, Sama-sama. senang saja. Sebenarnya bila sebut simbol ketaksamaan, you kena ingat simbol. Dia bukannya sama dengan. Dia ada menggunakan simbol ketaksamaan di mana, okey, yang pertama, lebih besar daripada. Kemudian kita ada kurang daripada, seterusnya lebih besar daripada atau sama dengan. Nampak tak perbezaan antara lebih besar dan sama dengan? Dia ada garisan di bawah. Okey, seterusnya yang keempat Mugilan cakap betul. Kurang daripada atau sama dengan. Sebelum saya lupa, anak-anak saya, you all kena ingat, kenapa cikgu letak garis putus-putus dan garis lurus? Sebenarnya, garis-garis ini adalah yang you kena bina untuk membantu you melorek atau menjawab soalan yang diberikan. Okey, tanpa buang masa, untuk program ini kita lebih kepada belajar cara menjawab dengan tepat. Okey, jom kita cuba menjawab latihan melorek ketaksamaan. Sebenarnya, untuk KSSM, soalannya adalah berkonsep terbuka, Taufik. Dia bukan macam KVSM. Jadi dia boleh jadi pada bahagian A, pada bahagian B ataupun pada bahagian C. Jadi anak-anak ambillah peluang, ruang untuk belajar bersama saya dan rakan-rakan bagaimana nak melorek dengan tepat. Boleh? Baik. Okey. So kita tak nak buang masa, kita pergi kepada
soalan yang pertama. Ini adalah satu contoh soalan kertas 1. Saya nak minta anak-anak saya di rumah, okey, dan juga anak saya yang bersama dengan saya, cuba pilih jawapan yang mana yang tepat. Okey, ada tak anak-anak saya nak jawab di sini? Antara Siapa nak 6 cuba? orang anak saya. Ke Afiq nak tolong jawab? Afiq. Saya nampak jawapan. Saya dapat jawapan ke? Tak apa. Kita tengok dulu macam mana dia jawab. Baik. Sebab sebenarnya anak-anak ni dah belajar Taufik. Jadi hari ini kita nak imbas saja. Dia boleh tak macam mana? Kita cuba recap. Okey, ada nak jawab tak? Siapa Darani nak cuba? boleh? Darani nak cuba? Boleh. Kenapa awak jawab B? Sebab dekat situ ada simbol lebih besar daripada. Kalau dia Okey. lebih besar daripada, garisan dia tu dia akan duduk dekat, garisan dia akan jadi putus-putus dan juga dia akan duduk dekat atas sebab dia lebih besar. Alright, terima Lorek dia kasih. tu duduk dekat atas. Okey, Ya. betul. Sebenarnya Afiq, kita tengok ya. Okey, memang betul jawapan dia adalah B. Macam tadi saya dah cakap, kita ada 4 simbol ketak samaan. Kemudian saya dah juga cakap, kalau dia tiada sama dengan, garisan yang terhasil adalah garis putus-putus. Disebabkan dia lebih besar, anak-anak saya tolong ingat, lorekannya adalah berada di atas garisan. Disebabkan lebih besar. Kalau dia kurang, garisan lorekannya akan berada di bawah garisan. Kita lihat, ingat semula benda ni. Lebih besar atau sama dengan lorek di bahagian atas atau kanan. Itu saja yang you all patut ingat. Kemudian, kalau kurang atau sama dengan daripada, mesti lorek di bahagian bawah atau kiri. Itu saja key point yang anak-anak saya patut ingat. Dan sangat membantu awak semua untuk menjawab. Alright, seterusnya kita pergi kepada kertas 2. Ini yang kita nak fokus hari ini. Bagaimana kita nak dapat markah penuh. Kita tak nak markah sikit-sikit Taufik. Sayang, sebab soalan ni mudah sangat. Matematik itu mudah kan? Ya, matematik itu mudah. Alright, okey. So, kita tengok kertas 2. Ini adalah salah satu contoh bahagian A. Bahagian A ni Afiq, dia sebenarnya adalah permarkahan dia antara 3 atau 4 markah. Jadi anak-anak saya, you all tumpu dekat sini, tengok bagaimana dapat skor 3 atau 4 markah dengan tepat. Alright, so lorek rantau yang mewakili ketak samaan berikut. Okey, pada rajah di ruang jawapan, lorek kan, bila disebut lorek, means maksudnya anak-anak kena lorek. Tak boleh garis, lorek. Okey, pantau yang memuaskan ketiga-tiga ketak samaan. So, kita lihat ada 1, ada 2 ketak samaan. Sedangkan yang saya beri atau soalan beri ada 3 ketak samaan. Jadi, apakah ketak samaan yang tiada pada gambar rajah ini? Mungkin Ahmadi boleh tolong jawab? Apa ketak samaan yang tiada dalam ni? Y lebih kecil daripada X, daripada 8. Y kurang daripada 8. Okey. So anak saya, tip yang pertama adalah you all kenal pasti apakah ketak samaan yang tak wujud Afiq. So bila dia sebut Y kurang daripada 8, tip saya yang kedua iaitu bila dia sebut Y, anak-anak saya dia mesti terletak pada paksi Y. Saya sentuh kat sini paksi Y. Kemudian disebabkan, ingat balik tadi, disebabkan tiada sama dengan, maka garisan yang terhasil apa? Putus ke garis lurus? Garis lurus. Putus ke garis lurus? Dia adalah garis putus ke garis lurus anak-anak saya dekat studio ni? Putus. Garis putus. Okey. So, garisan yang terhasil adalah garis putus. Dan anak saya kena ingat mesti menggunakan pembaris. Tak boleh sengit-sengit, tak boleh. Mesti sebab dia sebut garis lurus. So kena luruslah, Afiq. Okey, anak-anak saya satu Malaysia kena ingat benda ni. Okey, mesti guna pembaris. Okey, ada setengah pelajar tanya saya, cikgu nak pakai pen ke nak pakai pensel? Tahu soalan tu selalu tanya. Okey, sebenarnya kalau tanya saya tiada masalah, you nak pakai apa pun. Pensel pun boleh, pen pun boleh. Tapi kalau you pakai pensel, you boleh padam kalau you salah. Okey, tips yang kedua, dia sebut melorek. Jadi kita akan lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketak samaan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sebelum itu, kenapa lorekkan dia di sini? Saya nak terang sikit. Disebabkan lebih besar. Y lebih besar atau sama X tolak 3. So, garisannya adalah garisan di sini.
Okey, garisannya adalah di sini. Jadi lorekannya adalah di atas garisan. Okey. Kemudian Y tambah X adalah lebih besar daripada 8. So garisannya adalah di sini. Maka lorekannya adalah di bahagian atas garisan. Manakala Y kurang daripada 8, garisannya adalah di bawah. Jadi ketiga-tiga atau ruang segitiga inilah yang memenuhi ketak samaan bagi ketiga-tiga ketak samaan. So lorekannya anak-anak saya mesti macam ni. Tak boleh lorek macam ni je. Tak boleh. Mesti lorekan penuh, Afiq. Akan dapat markah yang penuh. Jadi lorekan tu macam tadi garisan, cikgu pun tak kisah guna pen. Ya. Lorekan tu lebih... Dia tak ada masalah. Kalau you nak guna garisan, you boleh lorek macam ni lah. Tapi tak boleh lorek sekerat-sekerat macam tu. Tak boleh. Baik. Mesti lorekkan penuh, memenuhi ruang. Okey. Seterusnya, saya nak tanya anak murid saya lah. Kita pergi kepada soalan kedua. Okey, saya minta anak murid saya atau anak-anak saya, anak-anak di rumah, cuba jawab. Kemudian kita berbincang. Ada tak siapa yang dah dapat jawapan? Boleh tunjuk tak jawapan awak? Okey, ada pelajar yang nak cuba? Ada pelajar yang nak cuba? Oh, mereka sedang cuba, cikgu? Ya, mereka tengah menulis ataupun buat jawapan lah. So, kita tengok macam mana. Kemudian kita bincang, tengok. Faham ke tak faham? Okey, saya rasa saya dah nampak siapa yang dah selesai. Dah siap boleh tu. angkat. Ini merupakan salah satu kaedah jugalah yang kita boleh guna Taufik PDPR kan. So guru-guru boleh guna juga di mana pelajar bila buat Google Meet boleh tunjuk jawapan. Jadi cikgu boleh betulkan on the spot jawapan pelajar. Okey, ada tak yang boleh tunjuk? Okey, Darani. Alright, itu lukisan Darani. Alright, ada yang lain tak? Okey. Okey, very good. Kalau tengok di skrin kan Afiq, macam Anis guna tu, itu menggunakan mini whiteboard yang mana guru-guru boleh guna di mana dia guna file plastik dimasukkan kertas A4 di situ. Jadi dia guna marker, bila dia nak buat latihan lain dia just padam balik. Jadi boleh padam je? Ya, boleh padam balik. Ini maksudnya mini whiteboard. Kita buat sendirilah, DIY mini whiteboard. Ini adalah salah satu kaedah yang kita boleh guna untuk PDPR. Alright, so saya dah nampak dan kita akan check. Okey, Anis, boleh bagi tahu saya apakah ketak samaan yang tidak ada pada gambar rajah? X lebih kurang atau sama dengan 9. Okey, bagus. So, ini adalah ketak samaan yang tidak ada. Pertama, kita kena pasti ketak samaan. Kemudian, tadi kalau Y. So, kalau X, kita akan tengok pada paksi X. So, saya letak anak panah dekat sini. Nampak tak berlaku persilangan dekat sini? Okey, Anis, disebabkan ada sama dengan garisan yang terhasil adalah garisan apa? Putus-putus ke garis lurus? Apa? Garis lurus. Yes, garis lurus. Dan syarat dia mesti menggunakan pembaris. Tak boleh guna tangan. Tak boleh. Mesti pembaris. So, buatlah garisan garis lurus di sini. Dan sebenarnya, Afiq, senang je. Apabila kita lihat kat sini, kita dah boleh nampak di mana lorekan rantau tersebut. Cuma bila kita nak cek semula, kita gunalah kaedah yang saya bagi tadi. Maksudnya kalau kurang, dia akan melorek di bawah. Okey, so kita lihat dengan jawapan. Boleh angkat jawapan awak sekali lagi, anak-anak saya? Ke dah padam? Ada yang dah padam. Ada yang dah padam dah? Okey, Anis masih tunjuk jawapan. Alright. So ini adalah beberapa... Kita boleh compare lah bila kita buat PDPR dengan murid, kita boleh tengok jawapan dia orang. So daripada sini, so inilah jawapan dia. So betul. Tahniah pada anak-anak dan anak-anak yang di rumah sekiranya mendapat jawapan yang betul. Okey, tahniah kepada pelajar yang di studio dan juga di rumah kerana cuba membuat latihan bersama dengan guru kita pada hari ini. Jadi cikgu nak teruskan? Silakan cikgu. Boleh teruskan ke? Boleh. Alright, so kita terus kepada, get ready. Kita terus kepada soalan contoh ini. So, saya minta sementara itu cuba jawab, kemudian kita akan bincang sikit lagi. Bagaimana cara menjawab? Ini adalah soalan sebenar, Taufik. Ini soalan sebenar 2015. Ya, jadi memang ini contoh-contoh soalan-soalan yang mungkin boleh keluar, yang boleh membantu anak murid untuk menjawab. Okey.
Sebab saya pun mengikutkan pengalaman saya suka buat latihan pasir. Ya. Sampai dah penuh dah buku tu. Sampai dah tak jadi buku dah. Ya, sebab tu kadang-kadang ada pelajar tanya cikgu, soalan tahun lepas tu boleh guna lagi tak? Sebenarnya masih boleh guna. Sebab ada banyak juga topik yang KBSM dibawa ke KSSM. Jadi masih relevan juga? Ya, masih relevan. Masih boleh guna. Tak ada masalah. Baik. Boleh untuk, ada dah yang dah siap ke? Ada yang dah siap. Wah, cepat tengah melukis, menulis. Mungkilan sangat cepat. Mungkilan dah siap. Alright. So, anak-anak boleh tengok. Alright. So, Ashraf dah siap. Alright. Darani, Huda, Anis dan juga Ahmadi. Okey. Semua ni tengok, semua sama. Apa beza Ashraf dengan Huda? Apa beza, Afiq? Cuba nampak. Huda angkat sekejap jawapan awak. Okay, saya Huda, nak tengok apa beza. Apa perbezaan Lorekan ke atau di mana garisan putus yang berbeza? Garisan putus. Oh, garisan putus yang berbeza. Okey. Alright. So, tak apa, kita bincang dekat sini. Baik. Alright. Pertama, saya kata kenal pasti apakah ketaksamaan yang tidak wujud. So, daripada sini kita nampak Y lebih besar daripada X. So, kita tahu kadang-kadang anak-anak ini susah nak melorek. Bagaimana nak melorek, cikgu? Okey, Y lebih kurang besar daripada X. So, garisan yang terhasil adalah garis putus-putus. Sebab tak ada sama dengan pun dekat situ. Okay. So, Ashraf kena ingat balik kenapa bukan garisan putus. Okey, kemudian daripada sini pun, Afiq, kita dah nampak dah di mana lorekan tersebut. Kan? Sebenarnya, kita nampak lorekannya mesti di sini. Sebab ada kewujud tiga-tiga ketaksamaan. Cuma bila kita nak cek semula, kita ceklah kalau lebih besar, inilah ini. Lebih besar. So, dia akan melorek di atas garisan ini. Kemudian, kalau ini kurang, so garisannya adalah di sini. So, dia akan lorek di bawah. Manakala, apabila lebih besar, dia akan lorek di atas. Jadi, lorekan kita adalah seperti ini. Anak-anak saya, jangan lorek di bawah ni. Tak boleh. Okey, sebab dah melebihi ruang yang sepatutnya. Okey, itu untuk soalan ini yang mungkin memberi markah 3 hingga 4 markah. Pemarkahan saya tak berani jawab. Tapi lebih kurang macam inilah caranya untuk bagaimana nak jawab soalan ini dengan tepat. Sebenarnya tak susah pun. Jadi kita kena banyakkan membuat latihan. Sebenarnya tak susah kan, Afiq? Asalkan faham kedudukan simbol-simbol itu. Cuma mungkin kesilapan yang tanpa kita sedar, mistake situ yang membuatkan kita kehilangan markah. Sebab itu saya kata sangat penting adalah anak-anak saya memahami simbol-simbol tersebut. Sama ada nak pertama garis putus atau garis lurus. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Cikgu Nafiza. Jadi kita akan teruskan lagi. Kita akan sambung sesi pelajaran kita nanti sebab Afiq nak bagi murid-murid di rumah untuk berehat terlebih dahulu, refresh balik main kita. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Afiq nak pesan kepada anda semua, murid-murid di rumah, jangan lupa untuk patuhi SOP. Terutamanya kepada semualah. Kita gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak kalau nak keluar daripada rumah. Buat masa ni, stay safe, stay at home. Okay? Baiklah, kita sambung lagi sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Nur Faiza dengan subjek kita Matematik. Silakan Cikgu. Okey, so kalau tadi SPM 2015, so kita boleh lihat sekarang SPM 2016. So 2016, saya bagi masa jugalah kita lihat kawan-kawan kita dan anak-anak di rumah. Cuba menjawab, ini adalah soalan SPM sebenar. Sekiranya dapat menjawab dengan betul, tahniah dan syabas untuk awak. Maksudnya awak dah boleh menguasai tajuk bahagian melorek rantau ketaksamaan. So saya tengah lihat anak-anak murid saya tengah menjawab.
Dan kalau lihat mereka menggunakan mini whiteboard lah. Mini whiteboard yang dibuat sendiri. So anak-anak pun boleh cuba di rumah. Hanya mencari fail putih, fail transparent file tu Afiq, just masukkan kertas A4 sahaja. Jadi bila nak buat latihan tu boleh padam. Salah boleh padam. Tak perlu nak tukar-tukar kertas, jangan basuh kertas. Tak perlu tukar-tukar kertas. Hanya just padam saja, lepas tu boleh buat latihan lain. Okey, sekiranya ada anak murid saya yang dah boleh jawab, anak-anak boleh angkat jalan ke jawab masing-masing untuk saya lihat. Okey, saya nampak Anis dah sedia. Okey, Darani pun dah sedia. Alright, saya nak tengok apa perbezaan antara jawapan. Ada beza tak? Okey, yang lain masih lagi tekun menjawab rasanya, Afiq. Ya. Ya, saya rasa anak di rumah pun cuba menjawab. Nanti kita compare dengan jawapan saya. Alright, so semua dah menjawab. Nampak tak? Dia orang pun sebenarnya tak perlu tulis ketaksamaan tersebut. Tak perlu tulis. Yang penting adalah loraikan tersebut. Okey, terima kasih. Kita tengok. Saya nak minta Darani. Darani, boleh explain dekat saya tak bagaimana awak membuat jawapan awak tersebut? Okey, Darani? Boleh. Okey, macam mana nak buat? Pertama, saya tengok yang ada simbol lebih besar ataupun sama dengan. So, saya buat garis putus-putus-putus. And disebabkan dia lebih besar, so saya buat garisan dia tu dekat atas. Alright. Lepas tu yang kedua saya tengok Y tu lebih besar daripada X tambah 1. So disebabkan lebih besar sahaja, so saya buat garis lurus tanpa putus tu. Dan disebabkan lebih besar, saya lurus dia tu ke atas. Di sebelah kanan. Lepas tu saya tengok Y tu kurang ataupun sama dengan 5. So saya buat garisan itu disebabkan dia kurang atau sama dengan, so saya buat garisan putus-putus-putus dan juga lorek di kawasan bawah. Okey, cuba kita tengok cara Darani jawab dan juga cara yang betul sebenarnya. Sama tapi lebih kurang. Okey, pertama sama je teknik dia. Awak kena pasti ketaksamaan yang tidak wujud. So kalau kita lihat ketaksamaan yang wujud adalah di sini. Y sama dengan X tambah 1. Maksudnya ini dah wujud. Ya. Okey, kemudian Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Ini juga dah wujud. Jadi yang tidak wujud anak-anak saya adalah Y kurang atau sama dengan 5. Bila sebut Y, so mesti lihat paksi Y. Jangan lihat paksi X. So kita lihat pada paksi Y dan bila dia sebut 5, mesti kiralah 5 tu di mana. Tak boleh letak 5 dekat sini, 5 kat bawah. Tak boleh. Sebab itulah fungsi dia bagi grade ataupun SATA Chartest ni. Alright. Kemudian disebabkan ada sama dengan, maka garisan yang terhasil adalah garis lurus macam ni. Bila kita letak je garis lurus anak-anak dekat sini, automatik kita dah nampak dah di mana ruang lorekan tersebut. So sebenarnya jawapan dia adalah sama seperti rakan-rakan yang buat tadi. So saya harap anak-anak di rumah pun dapat jawapan yang betul. Okey, so saya tak nak buang masa, kita pergi kepada soalan seterusnya. Alright, ini tentukan sama ada titik. Ini lain sikit. Kalau tadi lorek kan, ini lain sikit. Tentukan sama ada titik 3 negatif 2 memuaskan. Ada 3 ketaksamaan atau 3 persamaan. Ini persamaan lah. Y sama dengan 1/3X tambah 7. Ini Y kurang ke lebih besar? Kurang. Yes, very good. Y kurang daripada 1/3X tambah 7 atau Y lebih besar 1/3X tambah 7. Okey, saya kalau tanya saya bagaimana nak menjawab, tapi sebelum tu saya nak tanya Huda. Huda, boleh bagi jawapan tak dekat saya bagaimana nak menjawab soalan ini? Silakan Huda. Okey. Soalan ni first kali kita kena guna formula kecurunan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 untuk dapatkan C atau ya ke kecurunan. Okey. Ada 2 titik tak? Cuba tengok titik yang kita ada cuma ada berapa titik saja? 1. So bila 1 tak boleh guna kecurunan. Okey. Okey, kalau tak boleh kita buat apa Huda? Tak apa, masukkan je. Kena gantikan dalam X. Ya, betul. Okey, cuba buat gantikan dekat mana? Gantikan dekat 1/3X tambah
tambah 7. Okey, bagus. Okey, ini yang sebenarnya anak-anak saya. Apabila datang soalan macam ni, jangan tinggal. Cuba jawab. Alright. Yang pertama adalah kita menggantikan. Kan kita punya koordinat 3, -2. Gantikan nilai X. Maksudnya, kita menggantikan X kita 3. So, dekat tempat X ini, kita gantikan dengan 3. Bila kita gantikan dengan 3, kita menggunakan kalkulator, kita terus mendapat Y 8. Jadi secara logik kita, Y adalah lebih besar daripada X. Sebab X tadi 3 kan? Ya. So, Y lebih besar daripada X. Jadi jawapan kita adalah Y lebih besar daripada 1/3X tambah 7. Inilah jawapan dia. Jadi anak-anak jangan kata tak nak jawab. Sepatutnya cuba menjawab. Cuba menjawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, ini satu markah lah. Okey, ini kalau Afiq tengok SPMU, maksudnya SPM yang ulangan lah. Tapi inilah contoh soalan SPM juga yang boleh keluar. Jadi tak mustahil kan? Sebenarnya matematik ni macam-macam soalan boleh keluar, Afiq. Jadi sebab tu perlu buat latihan lebih banyak. Alright, so kita pergi kepada soalan B. Alright, yang ni saya nak anak murid saya cuba menjawab dan juga anak-anak di rumah cuba menjawab. Dapat tak markah penuh? Afiq tak nak cuba jawab? Inilah. Afiq nak cuba jawab, cubalah boleh? menjawab. Cuba tengok apa yang tak ada. Baik, Antara memuaskan. Alamak, saya tak nampak lah. Kecil sangat. Okey. Y. Apa yang tak ada? Yang tak ada. X. Ya, apa yang tak ada? X. Lebih besar kan? daripada kosong. Ya, betul. Itu yang pertama sekali. Kita kena pasti garisan apa atau ketaksamaan apa yang tak ada. Okey, ada yang dah habis menjawab? Okey. Jadi cikgu sebenarnya untuk KSSM, format KSSM ni, tidaklah terlalu berbeza dengan tidak. Dia cuma sebenarnya dia lebih kepada soalan terbuka. Maksudnya sebenarnya soalan-soalan ini atau topik-topik ini anak-anak murid ini dah belajar masa menengah rendah. Maksudnya masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Cuma bila naik tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita lagi tinggi sikit. Tapi konsep dia masih kepada menengah rendah. Sebab itu anak-anak maksudnya kalau nak skor matematik, konsep kena jaga, konsep kena faham. Itu yang sebenar-benarnya. Baik. Alright, ada tak anak murid saya? Okey. Darani dah dapat jawapan. Okey, alright. Okey. Ada yang berbeza dekat situ jawapannya. Yes, apa yang beza? Afiq, sebelum saya kata. Macam kita tengok Anis lebih dia kurang warna purple tu. Okey. Kurang daripada kosong. Kemudian Darani mungkin di bahagian atas saja. Okey. Positif kosong atas. Alright. Sama juga dengan Huda. Huda sama dengan sebenarnya kita tengok dua jawapan, warna purple dan warna hitam. Darani boleh angkat tak jawapan awak? Okey, saya nak bagi tahu anak-anak saya kenapa berbezanya dekat sini. Mana satu jawapan yang betul? Alright? Nampak ada perbezaan. Satu dia lorek sampai habis di bawah. Satu lagi dia tak lorek di bawah, dia lorek di atas saja. Okey, kita lihat dekat sini. Pertama sekali. Okey, boleh kita tengok dekat skrin. Okey, X lebih besar daripada sifar. Anak-anak saya, bila dia sebut X lebih besar daripada sifar, maksudnya semua nilai X adalah sifar. Semua nilai X adalah sifar. Jadi, sebenarnya dia terletak di paksi Y. Sebab kat sini semua X dia sifar. Okey, dia bukan di sini. Kalau kat sini X ada nilai. So, X sifar. So, di sini. Itu yang pertama bila you all kena faham benda tu. Okey, seterusnya kita tengok persamaan ketaksamaan yang pertama. Y lebih besar atau sama. So, dia melorek di bahagian atas. Okey, kemudian Y kurang. So, garisan yang putus-putus disebabkan tiada sama dengan. Okey, so seterusnya disebabkan kurang, Afiq, dia akan lorek di bahagian bawah. So, kita nampak dah, dah nampak dah ada dua berlaku pertindihan ruang di situ. Dan yang ketiga disebabkan lebih besar. Tadi saya cakap sama ada atas atau kanan. Jadi ini dia akan lorek ke bahagian kanan. Nampak tak? So sebenarnya kita nampak dia adalah melorek di ruang ini. Ruang ini sampai bawah, kan? Betul. Okey. So jawapan yang sebenar adalah di sini.
Okey, ada tanya, Darani kalau lorek macam Darani dapat markah tak? Dia masih lagi dapat markah, tetapi pemarkahan itu adalah berbeza-beza. Jadi saya tak boleh cakap ini dapat, ini tak dapat. Yang saya nak adalah anak-anak saya mesti jawab dengan tepat. Saya tak nak anak saya hilang markah. Rugi markahnya. Betul. Okey. So ini adalah contoh soalan yang 3 markah. Okey, seterusnya kita nak masuk soalan kebat. Okey, kenapa saya panggil kebat? Sebab dia lain sikit. So, saya nak mungkin Ashraf tolong baca soalan ni. Ya, saya. Okey, boleh baca soalan ni? Tak nampak diri. Boleh tak? Boleh baca? Tak nampak. Tak nampak? Oh, tak nampak? Soalan pertama. Okey. Rajah pada ruang jawapan menunjukkan 2 garis lurus iaitu Y lebih besar daripada 2X tambah 3 dan X lebih kurang atau sama dengan 6. Bina satu garis lurus yang menghubungkan titik 5, 3 dan 1, 7. Seterusnya, loretkan rantau yang memuaskan Ketiga-tiga ketak samaan. Samaan. Okey, sebenarnya untuk anak-anak saya, okey, sebenarnya soalan ni dia ada 2 soalan Taufik. Bukan terus nak melorek. Baik. Pertama dia punya soalan adalah bina satu garis lurus. Itu yang pertama soalan dia. Berdasarkan titik yang diberi, iaitu kalau ini punya soalan 5, 3 dan 1, 7. Okey, sekarang bagaimana kita nak bina garis lurus? Mungkin saya minta Ahmadi lah kot. Boleh terang tak kat saya bagaimana nak membina garis lurus? Okey, Ahmadi, macam mana nak bina garis lurus apabila diberi 2 titik? Kita kena cari kecerunan dulu. Okey, bagus. Kita kena cari kecerunan. Itu perkara pertama. Okey, Ahmadi, bagi tahu saya apakah formula kecerunan yang perlu kita guna? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, itu adalah formula kecerunan apabila diberi 2 koordinat, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Sebelum tu anak-anak kena fahamlah, apabila diberi koordinat ni, ini adalah titik X, ini adalah titik Y. Sebab kadang-kadang murid suka tikai X1, X2 tau. Sebenarnya tak. Bila koordinat, dia mesti XY. Mesti XY. Okey, seterusnya, kita nak cari kecerunan. So, pertama sekali apabila diberi 2 titik, anak saya, kemudian kena guna formula persamaan garis lurus. Okey, daripada persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C, saya nak minta Anis, M itu adalah untuk apa? C itu adalah untuk apa? M tu untuk kecerunan, lepas tu C tu untuk pintasan Y. Okey, bagus. So, maksudnya Afiq, kita kena ada banyak kerja kat sini sikit. Pertama, kita akan cari kecerunan. Alright? So, kalau kita tengok, inilah kecerunan kita. Di mana, tadi Ahmadi cakap, Y2 tolak Y1. So, maksudnya 7 tolak 3. So, 7 tolak 3. Bahagi dengan X2 tolak X1. 1 tolak 5. Jangan tertukar pula. 5 tolak 1. Tak boleh. So, kemudian awak akan dapat jawapan negatif 1. Okey, seterusnya kita perlu mencari nilai ini, pintasan Y. Bila kita nak mencari nilai ini, kita perlu mengguna salah satu titik yang diberikan. Okey, contoh. Kita dah masuk negatif 1 tadi pada M. Sebab itu dia jadi negatif X tau. Kita tak tulis 1X. Kita tulis negatif X. Tambah C. So, saya menggunakan koordinat 1, 7. Di mana 1 digantikan pada X. 7 digantikan pada Y, anak-anak. So, kita dapat C sama dengan 8. Bila kita dapat je C sama dengan 8, tak boleh tinggal macam ni, Afiq. Kita kena tulis balik persamaan kita. Iaitu Y sama dengan negatif X tambah 8. Barulah kita boleh buat garis lurus. Okey, so anak-anak saya, tolong buat garis lurus dan tolong melorek. Sama juga anak-anak di rumah. Okey, nanti kita cuba menjawab. Boleh. Susah ke? Tak susah. Sebenarnya dia macam
berkait. Dia membuatkan saya mengimbas balik. Ya, sebab saya ingat formula tetapi saya lupa step by step dia. Sebenarnya sebab tu kata bila matematik ni dia boleh tanya macam-macam. Sebenarnya kecurunan ni tak ada pun dalam topik ketaksamaan ni. Kecurunan ni wujud dalam garis lurus. Tapi dia boleh kaitkan dekat sini. Sebab tu kata dalam matematik ni dia boleh keluar macam-macam soalan. Alright, ada tak yang anak-anak murid saya dah dapat? Ada, Darani. Okey, Darani dah dapat. Orang lain? Okey, Ashraf, Darani, Huda, alright. Mugilan dan juga Anis. Okey, Anis, okey, dan akhirnya Mugilan. Okey, so kita tengok jawapan dia adalah ini adalah garis dia. Tip saya. Okey, tip saya. Anak-anak jangan susah hati bagaimana nak membina garis. Senang saja. Pertama, anak-anak tengok ini, pintasan Y8. Apabila dia sebut pintasan Y, dia mesti duduk pada paksi Y8. Di sini adalah 8. Macam mana nak tahu 8? Senang je lah, kita kira kotak. So, kita dapat sini 18. Kemudian, apabila di sini, kita tahu paksi X kita, Y kita adalah sifar. So, bila kita pindah, apabila Y sifar, X 8. So, dapat 2 titik, ambil pembaris, garis lurus. Sebab dia sebut satu garis lurus. Itu yang sebenarnya. Dan mesti menggunakan pembaris. Okey, kalau macam ni lah Afiq, agak-agak Afiq dekat mana kawasan rantau belorek dia? Rantau belorek? Di sebelah, macam mana nak sebut ya? Mana di satu sebelah kanan. Sebelah kanan, okey, sebelah kanan. Di mana? Sini ke atau sini? Yes, dalam. Sini kan? So sebenarnya kita dah boleh nampak ini adalah ruang rantau belorek. Senang saja. Cuma kalau anak-anak nak cek, gunalah konsep yang saya ajar tadi. Okey, so jawapan dia adalah di sini. So saya rasa untuk soalan kebat ini sebenarnya banyak lagi contoh-contoh soalan kebat anak-anak saya. Tapi saya nak bincang juga soalan apabila diberi dalam soalan kertas 2 untuk bahagian B dan C. Jangan terkejut. Ini baru soalan yang orang cakap soalan yang mudah lagi. Okey, kita nak masuk soalan yang lebih dalam. Okey, baiklah. Jadi Afi harap pelajar di rumah, murid-murid di rumah boleh bersiap sedia. Kita nak bergerak gempur selepas ini. Ya. Baiklah, jadi kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Tadi Afiq dah bagi tahu kita nak bergerak gempur dan ni kita nak ke tahap yang arah sukar. Jadi mari kita sama-sama bersama dengan Cikgu Nafaiza dengan subjek kita matematik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, bertemu lagi. Sekarang kalau tadi kita dah pergi kepada soalan bahagian A, sekarang kita nak tengok soalan selain pada 4 markah ada tak markah lain? Sebenarnya boleh. Untuk matematik boleh. So kita lihat, okey ini contoh soalan 4 markah tadi yang kita dah bincang. Seterusnya kita masuk kepada kertas 2. Okey, anak-anak kena faham. Tak semestinya bahagian B atau bahagian C. Dia boleh letak di mana-mana. Pertama sekali dalam matematik adalah mesti baca soalan. Tak boleh tak baca. Lepas tu mindset. Kalau kadang-kadang, cikgu soalan ni panjang lah, saya tak nak baca. Tak boleh. Mesti kena baca, tahu. Itu dia punya tip. Okey, saya nak minta Mugilan, boleh tak baca soalan ni untuk saya? Boleh cikgu. Okey. Kak Mimi menjual 2 jenis kek pisang dan kek coklat. Bilangan kek pisang ialah X unit dan bilangan kek coklat adalah Y unit. Keuntungan bagi seunit kek pisang ialah RM10 dan kek coklat adalah RM20. Penjualan kek-kek itu dalam sehari adalah berdasarkan syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, jumlah kek yang dijual sekurang-kurangnya 50 unit.
Kedua, bilangan kek pisang yang dijual tidak melebihi 2 kali bilangan kek coklat. Ketiga, jumlah keuntungan maksimum bagi kedua-dua jenis kek ialah RM1,600. Okey, so sebenarnya pertama sekali adalah kita kena faham ada berapa jenis kek dekat sini. Sebab itu dia panggil ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Jadi dia cuma bagi dua jenis je lah. Okey. So kita ada dua jenis kek, iaitu kek apa Afiq? Lapar pula. Lama cerita pasal kek Kek coklat. Kek pisang dan kek coklat. So perkara pertama adalah anak-anak saya, you all faham kek apa yang disebut dulu. Dia sebut kek pisang. So, itulah pemboleh ubah kita yang pertama. Kemudian dia sebut kek coklat. Itulah pemboleh ubah yang kedua. Kemudian dia kata, okey, keuntungan setiap unit kek pisang adalah RM10. Itu dalam matematik kena tengok nombor. Selain daripada baca, kena tengok nombor. So, kita ada 10 dan juga kek coklat RM20. Okey, so kita ada dua nombor kat situ, 10 dan 20, Afiq. Kemudian dia kata ada beberapa syarat. Okey, syarat dia ada 3 jenis syarat. 1, 2 dan 3. Okey, kita lihat, tengok, tuliskan soalan pertama anak saya. Tuliskan 3 ketaksamaan. Bila dia sebut ketaksamaan anak, mesti menggunakan simbol ketaksamaan yang 4 tadi. Okey, berdasarkan situasi yang diberi, selain daripada X lebih besar atau sama dengan sifar dan Y lebih besar atau sama dengan sifar. Ini yang dia bagi. Okey, dia suruh tulis 3. Okey, yang pertama kita lihat kena pasti maklumat yang ada. Ini yang saya cakap tadi. Okey, apa yang kena ada? Kita ada X itu sebagai kek pisang, Y itu adalah kek coklat. Jadi tak boleh terbaliklah sebab dia dah bagi tadi X unit untuk kek pisang. Okey, kedua, tulis 3 ketaksamaan berdasarkan ayat yang diberi. Ini anak-anak kena tumpu. Sebab kita nak tahu bagaimana kita nak bina ketaksamaan tersebut dengan betul. Okey, jumlah kek yang dijual sekurang-kurangnya 50 unit. Okey, Darani, agak-agak apakah ketaksamaan yang kita boleh bina dekat sini? Kita boleh bina X tambah Y lebih besar ataupun sama dengan 50. Okey, keyword dia. Yang pertama, keyword dia bila sebut jumlah. Jumlah sama ada, maksudnya kena tambahlah sebab jumlah. Jumlah kita adalah kek pisang dengan kek coklat. Kemudian, dia kata sekurang-kurangnya 50. So, inilah jawapan dia. Okey, maksudnya dia boleh lebih daripada 50. Paling sikit 50. Okey, kita tengok ketaksamaan kedua. Bilangan kek pisang yang dijual tidak melebihi 2 kali bilangan kek coklat. Okey, Ashraf, apakah ketaksamaan yang kita boleh bina? Ketaksamaan yang kita boleh bina adalah X kurang daripada atau sama dengan 2Y. Okey, kita lihat betul tak? Ya, betul. Sebab dia sebut tidak melebihi. Tak boleh lebih lah. Sama ada sama atau tidak lebih. Itu yang sebenarnya. Okey, dan yang ketiga, jumlah. Okey, jumlah juga. Keuntungan maksimum bagi kedua-dua kek ialah 1,600. Okey, Ahmadi, apa jawapan awak? 10X tambah 20Y lebih kecil atau sama dengan 1,600. Okey, kenapa lebih kecil atau sama dengan? Ada apa? Apa yang menyebabkan awak punya jawapan begitu? Jumlah keuntungan maksimum. Yes, perkataan maksimum. Perkataan maksimum itu sangat penting anak-anak saya. Jadi 10X tambah 20Y kurang atau sama dengan 1,600. Jadi apabila betul ketiga-tiga ketaksamaan, 3 markahlah awak dapat. Okey, kita terus kepada soalan ke bahagian B. Sekarang nampak tak dia nak plot graf pula? Okey, gunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada setiap paksi. So, anak-anak saya, kalau you all tengok kertas graf kita 10 unit. Sebab itu bermula dengan 10. Kemudian, loretkan rantau R. Dia sebut rantau R. Okey, yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey, kita tengok persamaan pertama tadi yang kawan kita bagi. So, kita bina garis lurus. Bila nak bina garis lurus, Afiq, kita perlu ada sekurang-kurangnya 2 titik sahaja. So, kita bina garisan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat persamaan kedua dan kita bina juga koordinat. So, kita dapatkan titik 2 titik dan kita bina garisan kedua.
Dan akhir sekali, ketaksamaan ketiga dan kita bina sama juga menggunakan koordinat. Okey, lepas itu kita dapat dua titik dan kita dapat garis lurus ketiga. So daripada sini pun kita dah nampak dah rantau kita berlorek di mana. Di mana rantau kita berlorek, Afiq? 08. Rantai berlorek? Ya, yang mana yang ada ketiga garis lurus kita? 1, 2, ketiga-tiga Segitiga ke? Tak semestinya segitiga. Di bahagian atas, cikgu? Ya, betul. Dia adalah di bahagian atas itu. Itu sahaja konsep dia sebenarnya. Dan jangan lupa, tulislah rantau R. Okey, dan inilah contoh pemarkahan yang diberi. Senang kan? 5 markah dalam tangan. 5 markah. Okey, seterusnya kita nak pergi soalan C. Okey, ini adalah soalan C. Kak Mimi telah menjual 50 biji kek pisang dan 40 biji kek coklat. Adakah penjualan kek Kak Mimi memuaskan ketaksamaan? Ini paling mudah. Kek pisang tadi adalah X. So, kita buat 50 pada X. Kemudian, 40 pada Y, kek coklat. So, 40. Dan daripada sini, kita nampak 50-40 terletak dalam rantau berlorek. Jadi, berikan justifikasi. Jawapannya adalah ya. Titik ini berada di dalam rantau berlorek. Okey, itu sahaja untuk soalan bahagian B kertas 2. Contoh soalan. Sebenarnya banyak lagi soalan yang lain. Okey, baiklah. Jadi terima kasih Cikgu Nur Faiza kerana pembelajaran yang sangat lengkap ya, dari A sampai Z. Cikgu ajar step by step macam mana kita nak dapatkan jawapan. Dan kalau boleh jangan rugikan markah kita ya, Cikgu ya. Ya, betul. Sayang markah, sayang. Baiklah, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Faiza dan juga murid-murid yang berada bersama dengan kita dalam studio ni hari ini sepanjang sesi pembelajaran kita, iaitu pelajar SMK Taman Bunga Raya 1 Bukit Beruntung, Selangor. Afi harap anda akan dapat skor lah, terutamanya subjek matematik ni. Pastikan A+, okey? Baiklah, itu saja daripada kami pada hari ini. InsyaAllah kalau murid-murid di rumah nak teruskan belajar bersama dengan kami, terus setia bersama dengan kami untuk episod seterusnya. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Hafiz Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tingkatan 5 2021, ketahuilah kalian tidak sendirian. Kami, para ibu bapa, guru-guru dan semua warga masyarakat sentiasa menyokong kalian. Segala rintangan dan cabaran, ayuh kita sama-sama usahakan. Jangan lupa tonton Didik TV untuk bersama dengan guru-guru berpengalaman. Teruskan perjuangan kalian. Doa-doa kami buat kalian sentiasa dipanjatkan. Semoga kejayaan dalam genggaman. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rafidah Wan Ani, ibu kepada Muhammad Danish Haikal, iaitu calon SPM 2021. Haikal, Mama mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menduduki SPM 2021. Semoga Allah memberkati segala usaha abang siang dan malam untuk menghadapi SPM. Dan juga Mama doakan abang berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa berdoa kepada Allah dan juga solat hajat kerana Allah Maha mendengar dan melihat perbuatan hamba-Nya. InsyaAllah abang akan berjaya dunia dan akhirat.